Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menemu ramah seorang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Senai, iaitu Cikgu Sima. Hari ini saya akan menemu ramah tentang isu iaitu gangsterism di sekolah. Saya akan tanya beberapa soalan dan Cikgu Sima akan menjawablah soalan tersebut. Soalan pertama adalah, apakah pandangan cikgu terhadap isu gangsterism di sekolah pada masa kini? Terima kasih pada pengerusi pengacara. Sebelum saya menjawab kepada soalan berkaitan pandangan saya berkaitan dengan isu gangsterism di sekolah, kita kena lihat dahulu apa yang masukkan dengan gangsterism. Iaitu gangsterism adalah satu tingkah laku yang wujud pada seorang individu, iaitu yang tingkah laku yang berlawanan atau yang tak elok lah, ya. Isu gangsterism ni sudah lama wujud di kalangan pelajar dan dia wujud dari dahulu hingga sekarang lah, masih ada lagi. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kita lihat pada masa sekarang pelajar-pelajar perempuan atau pelajar sekolah rendah juga terlibat dengan isu gangsterism atau isu something ini. Jadi pada pandangan saya, benda ini dia berterusan dan tidak selagi ada manusia, benda ini masih ada. Sebab setiap manusia tu, setiap tingkah laku dia berbeza pada setiap individu. Untuk soalan kedua, apakah punca utama berlakunya isu gangsterism ini dalam kalangan pelajar? Di antara punca atau faktor-faktor isu gangsterism ini, contoh dia banyak faktor sebenarnya atau punca yang berlaku gangsterism atau gangsterisme ini. Contohnya faktor rakan sebaya, kekuatan diri pelajar itu sendiri, faktor keluarga dia, kesan persekitaran, faktor agama seseorang itu boleh menyebabkan dia terjebak dalam isu gangsterism ini. Yang paling utama adalah pada saya lah, kekuatan agama seseorang itu. Maksud dia, kalau pelajar itu dia mempunyai kekuatan agama yang baik, maksud dia susah dipengaruhi oleh rakan sebaya yang tak elok untuk mendorong ke dia daripada terlibat dengan perkara-perkara yang negatif, ya, yang boleh menyebabkan dia terjebak dengan isu something ni lah. Untuk soalan ketiga, sejauh manakah isu gangsterism ini pernah berlaku di sekolah cikgu? Bagi isu ni di sekolah cikgu, isu memang ada. Isu gangsterism ni atau gangsterisme atau something ni memang ada lah. Tak boleh elak. Semua sekolah boleh kata, kebanyakan sekolah memang ada. Cuma dah besar atau kecil isu ni saja. Ya. Kalau macam kalau kata sebuah sekolah tak ada tu, tipulah. Memang ada. Cuma tahap sekolah itu mengawal isu ini. Ya. Macam sekolah cikgu ada berlaku benda ini. Contohnya macam kes bully lah. Sebab bully dia banyak jenis. Macam bully perkataan, bully perbuatan, kan? Kebanyakan bully perkataan lah. Macam selalu cakap dekat ejek, berkaitan mak ayah lah. Kalau perbuatan macam tumbuk lah, apa kan, bully lah, memeras ugut lah. Itu antara yang biasa berlaku lah. Tapi dalam kadar yang kita boleh kawal. Contohnya macam memeras ugut, minta duit, kan? Memang ada berlaku, tapi kita boleh kawal lah peringkat awal. Setakat yang cikgu di sekolah ni, memang ada. Kita tipu lah kalau tak ada. Memang ada. Untuk soalan 4, apakah tindakan sewajarnya yang patut diambil oleh
terhadap pelajar yang terlibat dalam isu gangsterism ini? Untuk bagi pelajar yang terlibat dalam isu gangsterism ini, selalunya pihak sekolah kita dapat Dari mana cikgu boleh tahu? okey, kita dapat kerjasama daripada pelajar-pelajar lain. Selalunya kalau ada berlaku, contohnya kes peras ungkut ke, kan? Okey, kita dapat kerjasama di pelajar lain yang nampak, kan, dia akan, pelajar-pelajar ini akan datang bagi tahu kepada guru disiplin atau guru-guru kelas atau guru yang rapat dengan mereka. Mereka akan beritahu dan guru-guru ini akan maklumkan pada penolong Kanahem atau guru disiplin lah. Dari situ kita akan ambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang terlibat ni. Itu peringkat awal lah. Selalunya dapat kerjasama dari pelajar atau guru-guru lain lah, atau daripada guru-guru. Sebab sekolah ni kerjasama antara guru dan guru dengan pelajar adalah sangat akrab. Terima kasih kepada cikgu-cikgu sekolah saya sebab saling kerjasama antara guru dan pelajar adalah sangat baik. Saya kagumi semua cikgu-cikgu sekolah saya. Okey. Untuk soalan seterusnya, apakah pula pandangan cikgu terhadap para pelajar yang terlibat dengan aktiviti ini tapi masih mencapai keputusan yang cemerlang dalam akademik? Okey. Alhamdulillah, ini pelajar-pelajar seperti sepatutnya bersyukur sebab mereka adalah pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tetapi masih terlibat dalam gejala ini atau gejala samsi atau gangsterisme ini. Mungkin disebabkan oleh faktor keluarga. Kebanyakan yang pelajar yang terlibat ni, pertama sekali pelajar yang terdiri daripada keluarga yang macam kaya lah. Contohnya mereka nak tunjuk diri mereka tu hebat, bos lah kononnya. Jadi dia akan mempengaruhi, pelajar ni akan mempengaruhi orang lain yang di bawah. Jadi mereka akan bully pelajar-pelajar yang susah ke, kan? Itu antara satu faktor. Seperti yang kita tengok, yang terlihat dalam rancangan TV ke, yang kita dapat lihat. Contoh pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah asrama penuh, kan? Pelajar-pelajar universiti sendiri yang macam kita lihat daripada Universiti Pertahanan, kes yang berlaku tu, kan? Okey, jadi nampak pelajar-pelajar ni semua pelajar yang cemerlang tapi masih terlibat dengan perkara ni sebabkan faktor rakan sebaya tadi yang saya sebut, salah satu rakan sebaya. Jadi mereka ni tak dapat mengawal diri mereka dari dipengaruhi oleh orang lain. Kan contohnya macam ada orang yang senang, dia guna duit dia untuk pengaruhi rakan lain, kan. Jadi dia boleh orang yang seorang lagi pelajar tu boleh dibeli oleh kawan dia ni. Jadi itu yang menyebabkan, dan selalunya pelajar-pelajar yang dia memang cemerlang akademik tetapi dari segi sasiah dia tak baik pun tak elok juga. Maksud dia akan mempengaruhi sijil dia, kan? Sebab dalam keputusan peperiksaan macam tahap sekarang ni, kita tak tengok kepada kecemerlangan akademik saja. Kita tengok pada sasiah juga, pada co-curriculum juga, kan? Semua tu terlibat. Jadi kalau dia cemerlang akademik saja tanpa sasiah yang elok, untuk masa depan dia adalah suatu yang tidak baik lah, ya. Sebab tu mempengaruhi dari segi masa depan dia, ya. Kalau cikgu dia patutnya macam ni, dia akan dapat nasihat daripada orang lain lah. Macam kita akan dapat nasihat daripada orang lain untuk tolong pelajar-pelajar seperti ini. Okay. Untuk soalan seterusnya, apakah usaha lain yang boleh diambil oleh pihak sekolah selain daripada hukuman disiplin kepada pelajar yang terlibat dalam aktiviti gangsterism ini? Pelajar-pelajar memang di peringkat sekolah kita selalunya kita tak hukum terus. Kalau pelajar yang terlibat dengan kes-kes begini, kita akan ambil
panggil pelajar itu. Okay, kita bagi nasihat dulu. Kemudian pihak sekolah panggil bagi nasihat. Kemudian suruh dia jelaskanlah apa yang dia buat kepada kawan-kawan dia contohnya kan. Kemudian kita akan bagi nasihat. Bila bagi nasihat kita panggil waris jugalah. Panggil waris dulu. Lepas tu bila dah panggil waris, bagi waris tahu apa yang anak dia buat. Peringkat sekarang sebab waris mungkin di rumah dia baik. Tapi di sekolah panggil dia berbeza. Jadi pihak sekolah kita ambil kerjasama dengan pihak kaunselor untuk selepas kita dah ambil tindakan atau panggil waris tu di pihak sekolah ni, kita hantar pada kaunselor untuk counselling dia lah. Untuk sesi counselling supaya dia berubah sikap. Itu peringkat yang kita boleh buat lah. Memang kita ambil juga tindakan counselling. Kalau peringkat yang teruk, yang memang melibatkan pihak polis, kita akan kerjasama juga dengan pihak polis. Pihak polis untuk ambil tindakan pada pelajar ni lah. Tapi selalunya kita cuba elak untuk manggil pihak polis. Di peringkat sekolah ni, cikgu ni setakat ni tak ada lah yang maksud melibatkan pihak polis. Cuma kalau ada sebelum ni memang ada satu kes okey, yang melibat, yang tu maksud yang salah ni kan. Okey, kita cuba elak polis terlibat dalam kes di sekolah. Kita kalau boleh bila peringkat sekolah ni kita cuba selesaikan sendiri bersama pelajar dan waris pelajar. Kerjasama tiga pihak, maksud sekolah, pelajar dan waris, iaitu kira masyarakat lah. Masyarakat waris tu kira masyarakat sekeliling. Ya, kerjasama antara sekolah dengan masyarakat ni penting untuk membendung gejala gangsterism ni lah. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, soalan 7. Okey, bagi pandangan cikgu, adakah para pelajar yang terlibat dalam aktiviti gangsterism ini juga bergiat aktif di luar sekolah? Memang pelajar ni selalunya dia bawa benda ni memang sebelum dia main ke sekolah, memang dia terlibat, selalu pelajar terlibat dengan dari luar lah. Luar, geng di luar. Geng di luar maksud dia dia terlibat dah ada geng di luar ni yang mempengaruhi diri pelajar tu. Daripada situ dia bawa masuk ke sekolah ni. Kebanyakan yang terlibat di sekolah, bila kita soal siasat balik, pelajar-pelajar tu memang dia ada geng di luar. Kadang-kadang memang bila dia apa ni, dia tak boleh selesai dalam sekolah ni, dia bawa perkara ni di luar. Kan? Memang dia memang pelajar ni memang dia terlibat aktiviti gangsterism di luar juga. Di luar sekolah ni. Ya. Maksud dia okey. Jadi pelajar-pelajar terlibat dengan aktiviti gangsterism dari luar lah. Dia bawa masuk dia punya pengaruh dia ke sekolah. Kebanyakan yang tu lah. Okey. Untuk soalan 8, berdasarkan statistik masalah gangsterism di sekolah cikgu ni, kebanyakan pelajar yang terlibat dalam masalah ni adalah dari kalangan pelajar perempuan ataupun lelaki? Dari statistik kita kebanyakan lelaki lah. Kebanyakan lelaki lah. Kalau perempuan tu boleh ada, bukan tak ada, tapi dalam bilangan yang kecil. Sebab tadi macam yang awal tadi pun saya katakan, maksud memang sekarang ni perempuan pun ada terlibat dengan gangsterism, gangsterisme ni. Tapi dari segi di sekolah saya ni, maksud kebanyakan pelajar lelaki lah yang terlibat dengan isu gangsterisme ni. Okay. Next, apakah tindakan utama kaunselor jika berhadapan dengan masalah ini? Ya. Memang kaunselor sangat memainkan peranan penting dalam isu ini. Sebab kaunselor adalah seorang yang
dalam satu sekolah tu memang kaunselor sangat berperanan untuk menasihat pelajar, kan? Jadi dalam isu ni untuk membentuk atau kita nak bentuk balik pelajar tu menjadi seorang yang baik atau dia terhindar daripada berkawan dengan orang yang samsing ni atau kita panggil sebagai gangsterism ni kan. Jadi kaunselor main peranan penting. Jadi tindakan pertama yang kaunselor kena ambil, pertama dia kena pasti pelajar itu dahulu. Pelajar yang terlibat tu. Selalunya macam tu kita pihak sekolah dia akan bagi, pihak disiplin akan ambil tindakan. Kemudian untuk tindakan memulihkan pelajar ini adalah kaunselor. Maksud kaunselor akan ambil pelajar kena pasti pelajar tu apa masalah dia. Pelajar tu. Jadi dari situ kaunselor akan selidik Kalau macam latar ramai, belakang. macam pelajar tu dalam kalangan yang ramai, dalam grup. So kaunselor akan buat sesi ke seorang-seorang ke Dia kaunselor dia ada sesi individu dan kumpulan. Kaunseling dia ada dua, dia terbagi kepada dua sisi. Kaunseling ada dua jenis. Sisi individu dan sesi kumpulan. Jadi kalau tak ada masalah, kaunselor dia dalam grup pun boleh, dalam individu boleh. Dua-dua ni dia kena. Dia kena bagi dia kena jumpa. Dia mula-mula buat, kalau ramai dia akan buat sesi kumpulan dahulu. Okey, kena pasti. Kan? Kemudian dia nak lebih detail berkaitan pelajar tu, dia akan panggil individu lah. Yang tu kena juga. Sebab setiap pelajar dia mempunyai masalah yang berbeza. Kan? So, jadi tindakan utama kaunselor pertama kena pasti pelajar, diri pelajar, apa masalah setiap pelajar tu. Apakah punca yang menyebabkan dia terlibat dalam setiap isu tu. Kan? Dari situ baru boleh dia ambil tindakan untuk mengatasi atau menasihati pelajar-pelajar tu. Okey, soalan yang terakhir adalah, pada pandangan cikgu, adakah cikgu bersetuju bahawa pelajar yang terlibat dengan aktiviti gangsterism ini bukan sahaja memeras ugut pelajar, tapi dia juga memeras ugut guru-guru di sekolah? Adakah pernahkah berlaku dekat sekolah cikgu ke? Di Ataupun sekolah, cikgu terdengar di sekolah saya tak ada lah. Di sekolah saya tak ada lah perkara macam ni. Maksud pelajar memeras ugut cikgu. Tak ada lah di sekolah saya. Tapi saya biasa dengar ada juga dalam Malaysia ni lah. Seperti kita tengok dalam surat khabar atau media massa lain kan. Memang ada pelajar yang memeras ugut cikgu. Kan? Kalau pada tahap inilah kan, pelajar tu memang kita kategorikan dari segi didikan dia lah. Maksud dia pengaruh kawan, maksud didikan agama dia. Kita mungkin tak ada salah dia. Kan? Mungkin terpengaruh. Jadi itu peranan yang ada kaunselor kat sekolah. Maksud dia kena selidik budak tu. Kenapa jadi macam ni? Kan? Jadi bila di sekolah, bila berlaku macam ni, kita kena ambil budak tu, kena pasti budak tu. Kita tak boleh ambil tindakan yang drastik. Kadang-kadang kita kena tengok juga pengaruh yang terhadap pelajar tu. Kan? Siapa dia buat macam tu dekat cikgu tu? Mungkin cikgu tu dia berdendam ke kan? Cikgu tu biasa cakap atau apa-apa buat kat dia ke kan? Tapi di sekolah saya tak ada lah setakat ni. Setakat saya mengajar ada bertahun di sekolah tu memang tak ada lagi lah. Maksud yang pelajar kita panggil pelajar meras ugut guru. Tak ada lagi setakat ni lah. Meras ugut dari segi kita tengok yang pukul lah kan. Meras ugut tak ada lah. Meras ugut sebab cikgu-cikgu ni dia pandai lah nak handle budak. Macam mana dia nak handle budak. Sebab cikgu memang dah dilatih untuk menasihat pelajar. Kan? Jadi untuk jaga status seorang guru. Ya. Jadi seorang guru tu dia harus punyai satu potensi atau dia jadi contoh tauladan pada pelajar. Kan? Jadi dia seharusnya mempunyai sikap yang baik.
mesti jadi ikutan pada pelajar-pelajar dia. Okey. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih atas kerjasama cikgu. Okey, terima kasih kembali.